Ustaz ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita sambung kitab Talbis Iblis kita, karangan Imam Ibn Jauzi rahimahullahu taala. Dalam talbis iblis terhadap sebahagian golongan sufi, golongan tasawuf. Kita dah bincang berkenaan dengan bagaimana tipu daya iblis yang terkena pada sebahagian golongan sufi berkenaan dengan ilmu. Pengajian lepas kita dah ambil berkenaan dengan tafsir Al-Quran dia. Bagaimana tafsiran-tafsiran yang sangat mengelirukan yang dikemukakan oleh mereka. Hari ini kita ambil tentang pendapat sufi, ihwal hadis dan perkara-perkara lain berkenaan dengan hadis pula. Bagaimana tanggapan mereka, fahaman mereka berkenaan dengan ilmu hadis. Berikut pernyataan sufi terkait hadis dan lain selainnya, dia kata. Muka surat 416. Okey. 494 deh. Hak yang cetakkan sama dengan ni 416. Dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anak kepada Imam Ahmad bin Hanbal ni. Dia bercerita Abu Turab An-Naqshabi datang ke majlis ayahku, iaitu majlis Imam Ahmad. Lalu ayahku berkata, si fulan dhaif, sedangkan si fulan thiqah. Ini dalam ilmu hadis lah, ilmu jarah wa ta'dil. Ilmu menilai kedudukan ataupun kekuatan perawi-perawi hadis. Dalam ilmu ni memang kita kira ilmu ni ilmu menceritakan keadaan perawi itu, ulama-ulama yang meriwayat hadis. Ada di kalangan mereka yang kuat, ada di kalangan mereka yang lemah, ada di kalangan mereka yang digelar kadzab dan sebagainya. Jadi memang terpaksa kena sebut benda ni. Lalu Imam Ahmad dalam pengajian dia ni, dia kata si fulan dhaif. Orang ni, ulama ni dhaif dalam meriwayat hadis. Sedangkan si fulan thiqah. Sedangkan orang ni thiqah. Thiqah ni maknanya sabit, kuat dia ni. Dia ni boleh diterima periwayatan dia. Abu Turab menyahut, salah seorang sufi yang ada dalam majlis, digelar sebagai Abu Turab, menyahut, ya Syekh, jangan anda mengumpat ulama', dia kata. Jangan mengumpat ulama' ya Syekh. Dia tegur Imam Ahmad. Sebab Imam Ahmad kata hak ni dhaif, hak ni kadzab, hak ni la syai', hak ni dan macam-macam lah kalimah-kalimah yang digunakan oleh ulama' jarah wa ta'dil. Hadza matruk hadithu, hadza munkarul hadis. Jadi Abu Turab kata jangan ngumpat, tak baik ngumpat para ulama. Ayahku menoleh ke arahnya lalu menanggapi, bagaimana kamu ni? Ini nasihat bukan ghibah. Imam Ahmad betul balik. Ini bukan dikategorikan ghibah. Ghibah ni maknanya mengumpat. Tak, kata uduh balik belakang. Tak, dalam ilmu hadis kita mesti sebut perawi ni begini keadaan dia. Sebab untuk menilai sesuatu hadis itu memang dia bergantung sangat pada perawi-perawi hadis. Kadang-kadang ada hadis yang jatuh disebabkan perawi dia sahaja. Tak, disebabkan perawi yang lemah ataupun perawi yang dikenali sebagai sentiasa meriwayat hadis-hadis yang lemah, ataupun perawi-perawi yang dikenali yang biasa bawa hadis palsu. Maka secara automatik jatuh dia punya martabat hadis. Sama sebagaimana yang berlaku kepada Imam Abu Hanifah. Sebagian orang yang mentakwil Imam Abu Hanifah ni tak banyak riwayat hadis lah apa. Sebab apa? Kita kena tahu bahawa Imam Abu Hanifah duduk di sebelah sana, belah Baghdad tu.
Di sana, tak? Di sana adalah kawasan lubuknya Syiah. Maka Imam Hanafi dia terpaksa menapis hadis-hadis yang sampai ke dia. Tak? Dan kita ketahui bahawa puak-puak Syiah ni memang mereka adalah orang yang paling kuat mereka reka hadis, memalsukan hadis. Tak? Dasar kita ambil Imam Hanafi. Kita ambil siapa ni? Sayyidina Ali. Kita tengok Sayyidina Ali banyak mana hadis yang siapa kita. Sayyidina Ali tak termasuk 7 orang yang meriwayat hadis lebih daripada 1000. Kalau kita fikir molek, apa gitu? Sedangkan Sayyidina Ali orang yang paling awal masuk Islam. Tak? Sayyidina Ali ni kira orang kedua ataupun orang ketiga yang masuk Islam. Duduk dalam rumah Nabi pula. Duduk bersama Nabi. Tak pernah berpisah dengan Nabi. Faham? Patut dialah paling banyak daripada Aisyah. Aisyah bila duduk dengan Nabi SAW? Tak? Ibn Mas'ud bila duduk dengan Nabi? Abu Hurairah bila dengan Nabi? Sayyidina Ali dari awal, dari kecil lagi. Sebelum Islam lagi duduk dengan Nabi. Siapalah masuk Islam, siapa jadi natu Nabi, siapa Nabi wafat pun dialah antara orang yang melaksanakan pengurusan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba hadis dia tak sampai 1000. Apa waktu kita tak kan? Tak. Apa? Sebab hadis-hadis melalui riwayat jalur Sayyidina Ali ni banyak dipalsukan oleh Syiah. Kalau kita dengar Syiah agak hadis, Sayyidina Ali, an Sayyidina Ali. Tapi semuanya dipalsukan. Menyebabkan jatuh habis martabat hadis-hadis yang disandarkan kepada Sayyidina Ali. Jadi ni benda ilmu penting. Maka Imam Ahmad sebut kepada Abu Turab, ini bukan ghibah, ini bukan mengumpat, tapi ini adalah nasihat untuk memastikan satu-satu hadis itu adalah benar. Tak satu-satu hadis itu dinilai sebagai sahih. Dari Muhammad bin Fadl Al-Abbasi bahawa dia berkata, suatu hari kami berada di majlis Abdul Rahman bin Abi Hatim. Ini juga ulama hadis. Imam Ibn Abi Hatim nama dia. Waktu itu dia tengah membacakan kitab Jarh wa Ta'dil, karangan dia sendiri, di hadapan kami. Dia berkata, aku akan menerangkan kondisi ahlul hadis. Siapa dari mereka yang dinilai thiqah dan siapa pula yang dinilai tidak thiqah. Yang tidak dinilai thiqah. Tiba-tiba Yusuf Al-Husain, seorang sufi, berkata, aku prihatin terhadap engkau, wahai Abu Muhammad, iaitu Ibn Abi Hatim ni. Betapa banyak ahli hadis yang sudah menghentikan perjalanan, menetap di syurga sejak 100 atau 200 tahun lalu. Sementara engkau masih saja menyebut dan mengunjingkan, maknanya mengumpat mereka di muka bumi. Dia kata, aku prihatin, aku siang kamu, wahai Ibn Abi Hatim. Orang hak mu kata ni thiqah, ni dok thiqah, ni dhaif, ni lemah, ni macam-macam ni, mereka sekarang dah menetap di syurga dah. 100 200 tahun dah duduk dalam syurga. Sedangkan mu masih lagi dok ngumpat orang tu, dok ngumpat ulama ni, dok ngumpat ulama tu. Mendengar ucapan itu, Abdul Rahman pun menangis dan berkata, hai Abu Yaqub, andai saja aku mendengar kata-katamu ini sebelum aku mengarang kitab ini, tentu aku tidak akan menyusunnya. Mana dia seolah macam dia menyesal dengan susunan kitab. Dan sedangkan kitab yang dikarang oleh Ibn Abi Hatim dalam bab Jarh wa Ta'dil antara kitab yang hebat juga. Aku berkomentar, tuan pengarang siapa ni? Imam Ibn Jauzi. Dia kata, semoga Allah memaafkan Ibn Abi Hatim sebab dia seorang yang faqih. Maka semestinya dia menanggapi ucapan Yusuf bin Husain itu seperti Imam Ahmad bin Hanbal menanggapi perkataan Abu Turab. Ibn Jauzi beri komentar, dia kata sepatutnya Ibn Abi Hatim ni canggah balik ucapan Abu Yaqub tadi, sebagaimana Imam Ahmad telah menyanggahi ucapan Abu Turab. Dalam bab dia mempelekehkan ataupun dia seolah-olah menganggap ilmu Jarh wa Ta'dil ni satu ilmu mengumpat para ulama. Sedangkan ni ilmu yang sangat penting untuk kita menilai sebuah hadis. Kita bukan bidang kita. Saya pun tak ngaji kitab Jarh wa Ta'dil ni. Hanya sekadar kita buat rujukan sikit-sikit sahaja. Bukan pengajian kita. Sebab kita bukan bidang tu. Faham?
Tapi kalau kita menceburi bidang tu, Masya Allah, para ulama-ulama hadis ini yang memang fokus dia dalam bidang jarah wa ta'dil ni, dia hafal seorang-seorang. Dak ulama ni, dia sebut seorang-seorang, orang ni gini, orang ni dalam kepala dia. Sebab tu kalau kita pergi ke markah-markah hadis, kita dulu sebelum kita ke Yaman dulu kan, ngaji Malaysia ni, ngaji hadis, dia panggil fiqhul hadis. Ngaji nak faham hadis. Apa kefahaman daripada matan hadis. Kita di Malaysia ni orang tak bincang tentang hadatsana fulan tu, dia ni siapa-siapa ni, tak ada. Ustaz-ustaz kita mengajar di masjid surah ke, di madrasah-madrasah ni hanya sekadar mengajar tentang kefahaman hadis. Bila duduk Yaman, tanya-tanya cuti kita pergi ke markah-markah hadis ni. Kita sempat sampai ke markas Syekh almarhum Syekh Muqbil rahimahullah. Kita sedang duduk situ tengok warna suasana pengajian ilmu hadis. Kononnya bajetnya nak sebelum balik ni nak ambil sanad Bukhari ke, habis Bukhari sutir ke, habis tu planning lah. Bila gigi masuk dalam kuliah hadis, masa tu Syekh Yahya Hajuri mengajar. Sebab Syekh Yahya Hajuri ni memang wasiat Syekh Muqbil sebagai pengganti markas dia. Masa tu tak timbul kecelaruan lagi lah. Learning dia orang berpecah sikit lah. Tapi memang Syekh Yahya Hajuri ni antara tokoh, antara anak murid Syekh Muqbil yang disayangi lah. Syekh Muqbil ni ada lebih kurang, katanya ada lebih kurang 10 anak murid dia yang terbaik dalam ilmu hadisnya, dalam ilmu akidahnya. Cuma Syekh Yahya Hajuri ni dia agak kerah sikit. Kerah kong dia panggil. Dia langgar habis, semua orang dia langgar. Bila pergi dengar dia ngajar Sahih Bukhari, maksud tu kita masuk. Konon kita target, dan sebab di Yaman biasanya kita cuti dalam 4 bulan. Ramadan, Syawal 4 bulan, dekat 5 bulan cuti. Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, tu cuti. Muharram pula balik, baru buka madrasah, baru buka Jamiah Hamdul. Jadi time cuti tu kita target, kita habis sekian-sekian. Bila siapa-siapa malam pertama masuk kuliah hadis Sahih Bukhari ni, satu hadis tak habis semalam baca. Satu hadis. Dah ada syarah benda, tak syarah pun hadis tu. Hanya sekadar syarah jarah wa ta'dil dulu. Dia ni fulan ni gini, nama dia sekian-sekian, tok guru dia sekian-sekian, nak murid dia sekian-sekian. Dia ni termasuk golongan yang thiqah. Dia riwayat hadis dalam Bukhari sekian-sekian banyak. Semua dalam kepala dia belaka. Bukan kata baca kitab, semua dalam kepala. Dia ni cerita dia ni gini. Tapi jaranglah kita dengar ada satu dua cerita-cerita tentang karamah. Faham? Tentang ulama-ulama hadis ni ada jugalah cerita tentang karamah dia benda. Tapi tak ada lah hak pelik-pelik dah lalu. Bang, hak boleh salang tangan Nabi lah ke apa, tak ada. Hak yang boleh yaqazah dengan Nabi, tak ada cerita-cerita pelik gitu. Sedangkan mereka bertungku lumuh dalam berkhidmat kepada hadis Nabi SAW. Hak ada mungkin ada mimpi Nabi, ada waktu. Mimpi jumpa Nabi itu ada berlaku di kalangan mereka. Adalah beberapa karamah yang diceritakan, yang disandarkan kepada ulama-ulama perawi hadis ni. Dan benda ni, ilmu ni dalam orang yang dalam bidang pengajian ilmu hadis, memang ilmu ni menjadi satu ilmu yang diutamakan. Untuk kita hari ni, kita hanya sekadar kita ambil buku, okey, ulama ni kata hadis ni sahih. Kita dah ambil buku, kitab-kitab kita ni dah ada penilaian hadis. Contoh kitab, kalau kitab-kitab baru, kitab Arab, memang semua kitab mesti ada tahqiq. Mesti ada nota kaki di bawah untuk menyatakan kesahihan darjat sesuatu hadis itu. Ini penting supaya kita tidak terjebak dalam membawa hadis-hadis yang sangat lemah ataupun hadis-hadis palsu. Dan kita di Malaysia memang kita kira ketinggalan jauh lah sikit dalam ilmu hadis ni. Sebab majoriti ulama-ulama kita, baik di pondok, baik di mana, bukan bidang dia. Kita lebih tumpu kepada fiqh. Di pondok-pondok kita ni, bab fiqh mazhab Syafi'i memang kita kata A. Tapi dalam ilmu hadis,
kita agak ketinggalan jauh. Bayangkan dalam seminggu dua sebelum ni kan berlaku polemik tentang isu hadis dhaif, hadis palsu duduk dalam kategori hadis dhaif. Ada di kalangan ustaz-ustaz asatizah yang ada PhD dalam ilmu hadis pun keliru dalam bab ni, kita boleh bayang. Kalau kita orang awam biasa bukan dalam ilmu hadis ni, mana sabahlah kita kata tak tahu isu tu. Faham? Ni dia pakar, dia PhD hadis dah. Tokoh ustaz kita di Terengganu ni pun ada juga komen. Jadi orang nampak lalu dangkalnya dia dalam ilmu hadis. Tak? Sedangkan benda tu dibincang oleh para ulama. Tak? Sebahagian ulama letak hadis palsu ni termasuk dalam kategori hadis dhaif. Tapi hadis dhaif yang paling teruk iaitu hadis palsu. Ni tak silap kita ngaji dalam kitab apa? Kitab kecil je, kitab mustalah hadis, Manak Qattan, tak silap kan tak? Dah disebut benda ni. Tak buka kitab-kitab besar lagi. Dah dinyatakan benda yang basic kita kata. Itu menunjukkan betapa kita ni ketinggalan lah. Okey, jadi Imam Ibn Jauzi dia komen, dia kata semoga Allah memaafkan Ibn Abi Hatim sebab dia menghormati Imam Ibn Abi Hatim ni salah seorang ulama hadis. Sebab dia seorang faqih, maka semestinya dia menanggapi ucapan Yusuf bin Husain itu seperti Imam Ahmad bin Hanbal menanggapi perkataan Abu Turab. Jika bukan kerana jarh dan ta'dil, dari manakah hadis sahih dan hadis batil? Tidak sahih boleh dibezakan. Tanpa jarh wa ta'dil, tanpa kita menilai perawi-perawi hadis ni, macam mana kita nak nilai satu-satu hadis itu sahih ataupun tidak sahih? Situ kedudukan dia. Ilmu tu dalam untuk menentukan. Terkait ahlu hadis yang sudah berada dalam syurga, hal itu tidak menghalangi, kita tak menafikan ulama-ulama hadis ni, ya kita kata mereka yang ikhlas dalam perjuangan ilmu hadis ni, husnul zan kita yang mereka di syurga. Terkait ahli hadis yang sudah berada dalam syurga, hal itu tidak menghalangi kita dari menyebut kelemahan peribadi mereka. Ada ulama hadis yang di kalangan mereka ni thiqah, diterima periwayatan dia, tapi zaman muda dia je. Bila dia dah meningkat usia 70 tahun, 80 tahun, dia dah tak berapa ingat dah riwayat-riwayat dia. Lalu dia ni dinilai dia thiqah zaman muda dia. Tapi bila dah tua, dia ghairu thiqah. Tak diterima dah. Riwayat dia masa tua dhaif dah riwayat dia. Dinilai gitu. Ada di kalangan ulama hadis yang dia meriwayat dengan menulis. Bukan seorang, bukan dua orang. Ada ramai di kalangan ulama hadis ni dia bukan riwayat dengan hafazan. Sebahagian besarnya dengan hafazan seperti Imam Bukhari dan sebagainya dah. Ada sebagian ulama hadis ni dia riwayat dengan tulisan dia. Dia dengar hadis dia tulis, dia dengar hadis dia tulis. Dan riwayat dia thiqah. Tiba-tiba rumah dia terbakar. Habis terbakar kitab dia. Jadi ulama-ulama jarh wa ta'dil kata, mana-mana periwayatan dia sebelum rumah dia terbakar dia thiqah. Hadis dia sahih. Tapi lepas rumah terbakar dia celaru dah hafazan dia sebab dia dah ingat molek benda dia tulis tu. Jadi riwayat dia selepas rumah terbakar dia dhaif. Tak diterima hadis dia selepas rumah terbakar. Faham? Atas dasar ni dia kata tidak menghalangi kita dari menyebut kelemahan peribadi mereka. Sebab bukan kita nak ngopak mereka, bukan nak tahmah mereka, bukan nak pelekeh mereka, tapi untuk menilai kedudukan hadis. Walaupun kita kata dia ni dhaif, dia ni apa, kita tetap sanjung dia, tetap letak dia sebagai ulama. Kita ambil yang sebagaimana yang Syekh Muhid sebut, Ustaz Muhid sebut tentang Imam Abu Hanifah. Tak ada seorang pun ulama hadis yang jeh Imam Abu Hanifah, walaupun dalam isu hadis dibincang tentang dia, tapi tetap diterima. Tak, dia sebagai imam besar mazhab. Bukan setakat dalam bab ilmu hadis. Imam Abu Hanifah ni pun ada isu di dalam isu akidah. Tak. Ulama tak siapa tahap kerak tu, siapa ni, siapa pengikut-pengikut taksub Ustaz Muhid, siapa kata kafir tu Abu Hanifah. Oh ni memang kita kira jen sombak tu tak. Apa dak? Masalahnya orang akan nisbah pada ni geng sunnah ni, geng salafi ni dak. Padahal tak ada pun di kalangan ulama ahli sunnah
baik di Malaysia, baik di luar negara, baik di tanah harat, yang orang kata mentarjih ataupun meletakkan mengutuk Imam Abu Hanifah. Dia imam besar. Faham tak? Walaupun dibincang dalam bab ilmu hadis dia, walaupun ada sebut tentang bab akidah di satu bab, tapi masih kita tak menghormati mereka, meletak mereka ni pada kedudukan dia. Nampak? Itu kaedah kita. Hal itu tidak menghalangi kita dari menyebut kelemahan peribadi mereka dan menyangka upaya ini sebagai ghibah. Ucapan demikian jelas-jelas keliru. Geng-geng tasawuf yang melampau ini, mereka keliru dalam bab ni. Bukan bidang mereka. Tiba-tiba mereka nak bincang tentang benda ni. Selain itu, orang yang tidak mengetahui jarh dan ta'dil, bagaimana mungkin dia boleh menapis kata-katanya? Mensterikan ni maknanya membersihkan kata-kata dia. Abdul Abbas bin Atha berkata, siapa mengenal Allah, dia akan menahan diri dari mengadukan segala keperluan peribadi, kerana dia tahu dia maha mengetahui segala hal. Ini bukan kait dengan ilmu hadis ni. Tak. Menafikan perbuatan doa. Dia kata, Abdul Abbas kata, siapa-siapa yang kenal sungguh Allah, dia tak akan royak dah ke Tuhan dia nak hajat benda-benda. Maknanya bagi dia tak perlu doa dah Tuhan. Apa? Sebab dia kenal dah Allah dan Allah tahu keadaan dia. Tak perlu minta. Tuhan pun tahu dah mu miskin, mu perlu makan, mu perlu benda ni. Apa mu minta? Orang minta ni maknanya orang yang tak kenal Tuhan dia tu. Ni ucapan dia. Nampak bijak. Kalau hak kita jadi taksub, memang lah. Dia ni memang kenal Allah sebab dia tak aja doa pun ke Tuhan. Karut orang mikir gitu. Itu kekarutan. Aku berkata anggapan tersebut menutup pintu dari usaha memanjatkan doa atau permintaan. Ini namanya tidak punya ilmu. Imam Ibn Jauzi kata, karut ni bukan ilmu lagu tu. Dia kata sampai tahap dia mendakwa orang yang mengenal Allah, dia tak akan memohon hajat dia kepada Tuhan. Jenis kumpulan tak main hajat ni. Sebab dia kata Allah tahu dah keadaan dia. Buat apa main hajat lagi? Buat apa tadah tangan minta dengan Tuhan hajat? Sebab Allah telah mengetahui keadaan hamba dia guana-guana. Apa keperluan hamba dia. Maka tak perlu minta. Ucapan dia ni menafikan habis semua sunnah-sunnah Nabi ajar. Nabi ajar kita istikharah, Nabi ajar suruh berdoa, Nabi ajar benda, habis menafikan habis. Sebab tu Imam Ibn Jauzi kata, seolah-olah dia telah menutup pintu untuk berdoa kepada Allah dengan ucapan dia. Dari Abu Bakar As-Sufi, bahawa dia menceritakan, aku mendengar Ash-Shibli ditanya oleh seorang pemuda, wahai Abu Bakar, mengapa engkau mengucap Allah, bukan mengucap la ilaha illallah? Ni biasa kita dengar. Geng-geng sufi ni, geng-geng tarikat, dia zikir kalimah Allah sahaja. Tak? Dia zikir dengan lafaz mufrad dia panggil. Allah, Allah, Allah. Lalu ditanya, wahai Abu Bakar, mengapa mu zikirmu hanya kalimah Allah saja? Mudak zikir dengan kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid. Dia jawab dia, Ash-Shibli menjawab, aku malu menyatakan penetapan setelah ada penafian. Dia kata aku malu nak sebut. Segang dengan Tuhan, tak menafikan dan menetapkan. Ni kita biasa dengar ni, ada ustaz seorang di Kelantan dia sebut benda ni. Tak. Segang dia nak sebut la ilaha illallah ni. Tak tergamak nak sebut dia kata. Nak nafi Tuhan, tak tergamak dia kata. Faham? Subhanallah. Kita dengar, macam bisa, macam hebat lah. Lalu dia kata kita berzikir Allah saja sebab dia malu untuk menyatakan, menafikan dan juga mengisbatkan tentang Tuhan. Aku malu menyatakan penetapan ni isbat. Tak, setelah ada penafian. Si pemuda menanggapi, aku menginginkan hujah, dalil yang lebih kuat daripada itu. Ash-Shibli pun menegaskan, aku khawatir diseksa ketika kalimah penafian la ilaha itu belum sampai pada kalimah penetapan illallah. Aja dengar ada orang sebut gini. Biasalah, mari mana siapa aja. Geng-geng ni.
Dia kata takut-takutkan kita sebut la ilaha, tak ada sebut illallah, mati. Kena seksa lah weh. Ya. Sebab menafikan ketuhanan. Subhanallah. Tak cerdiknya kita kata ucapan orang lagu ni memang sangat tidak cerdik. Sedangkan Nabi pesan kita dak, siapa-siapa yang akhir kalam dia dak masa dia mati esok, akhir apa yang disebut la ilaha illallah, dakhalal jannah, Nabi kata. Dia masuk syurga. Tiba-tiba dia kata jangan. Takut-takut tak ada sebut illallah. Sebut nafi saja, la ilaha, mati. Dia benda tu Allah nilai dengan kosak kita. Apa kosak kita? Kosak kita nak kalimah tauhid kan? Tak? Bukan. Kalau kita memang kosak kita memang nak menafi ketuhanan, tak ada Tuhan tu, nak jadi kaum ini. Tu lain cerita. Ni benda-benda ni dijadikan sebagai hujah, lalu dinafikan kalimah tauhid ini. Tak dinyatakan dalam zikir-zikir. Dia hanya sebut Allah saja. Allah, Allah, Allah. Sedangkan ini kalimah yang terbaik. Tak? Aku khawatir diseksa ketika kalimah penafian la ilaha itu belum sampai pada kalimah penetapan illallah. Ni ramai sangat geng-geng sufi, geng-geng tarikat berhujah dengan benda ni untuk membenarkan zikir-zikir yang direka-reka sendiri. Penulis berkata, Imam Ibn Jauzi kata, perhatikan pemahaman yang dangkal tersebut. Kerahlah dia beri. Padahal Nabi SAW memerintahkan dan menganjurkan kita agar mengucapkan la ilaha illallah. Tak? Nabi kata, dalam satu hadis Nabi kata, jaddidu imanakum bikathrati qawli la ilaha illallah. Perbaharui iman kamu dengan memperbanyakkan ucapan la ilaha illallah. Tiba-tiba buat ni nafi, kata tak, kita zikir Allah saja je. Disebutkan di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi SAW bahawa setiap kali selesai menunaikan salat, baginda biasa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ni antara wirid Nabi selepas salat 5 waktu. Tak? Dengan zikir kalimah tauhid. Macam mana? Maknanya puak ni menafikan benda ni. Kita ada pergi kat geng tarikat di Terengganu sekali. Gitu lah tak. Lepas sembahyang isyak, lepas sembahyang garik, dia berzikir Allah. Allah saja. Dia dua. Lepas sembahyang subuh kita dah ingat. Lepas sembahyang garik la ilaha illallah, tak silapnya tak. Lepas sembahyang subuh Allah saja. Berzikir Allah, 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 Allah. Dan hak ju ikut, dia kata saya pun ikut dah syekh ni. Dan saya tak ada nampak pun dia dak, semua benda dia buat semua sunnah belaka, dia kata. Tu jadi kata saya nak pergi tengok attack dia pun bawa pergi. Bawa pergi kita tengok, lepas sembahyang dia tak ada zikir benda lain, lepas wisalam tu zikir. Sama ada Allah ataupun la ilaha illallah zikir dia. Kita kata sini tinggal ada sunnah ni kata. Sebab pertama Nabi ada zikir-zikir yang khusus Nabi sebut lepas sembahyang ni. Tak? Bukan la ilaha illallah saja, banyak lagi Nabi benda sebut, Nabi sebut. Satu. Kedua, dia tak sembahyang dah sunat rawatib ba'diyah ni. Tak ada dah. Dia berzikir dari lepas sembahyang garik tu sampai pukul 9. 9 lebih. Sudah berzikir terus. Azan, qamat, sembahyang isyak. Kita kata macam mana kata semua sunnah Nabi dia buat belaka ni kata. Begitu juga lepas subuh. Dia berzikir dengan kalimah Allah. Tak siap lepas subuh. Allah, 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 Allah. Tak. Kita kata ada sunnah Nabi yang telah Nabi tetapkan. Nabi tentukan. Nabi khaskan bacaan dia. Selepas main subuh benda patut baca. Lepas main garik benda patut baca. Tak. Tiba-tiba kita pergi pindah. Kita pergi tukar. Dan kita jadikan sebagai wirid. Kita kena faham apa maksud wirid sebenarnya. Wirid ni benda ucapan yang kita ulang-ulangi dia. Dah mari mana wirid ni? Wirid ni mari daripada ajaran Nabi lah. Nabi wirid. Nabi baca benda ni, Nabi baca secara harian. Tak? Lepas maya Nabi baca benda ni sahaja Nabi baca. Itu dia panggil wirid. Tak? Tiba-tiba kita ambil benda lain, kita jadikan wirid. Berapa? Bukan kita persalahkan bacaan tu.
Contoh, sebahagian kita hari ni, tak selepas pada Covid, zaman Covid, sampai hari ni masih beramal lagi. Lepas sembahyang dia selawat. Kang ada tak? Dia selawat. Sudah dia ada zikir-zikir ni, dia selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita tak salah selawat tu. Tapi ada ke Nabi lepas sembahyang Nabi selawat? Tak? Kalau ada dalam wirid Nabi, silakan. Selawat, nak selawat kat mana-mana pun silakan. Tapi jangan ikat dengan sembahyang ni. Jangan ikat dengan sembahyang. Macam dia ni. Dia ikat benda yang tak sepatut diikat. Nak baca, tak ada hal. Kalau sekadar dia baca biasa, contoh lepas sudah dia zikir-zikir dia pun nak selawat. Tak ada masalah. Tapi kalau jadikan benda tu sebagai harian, ni dikira sebagai wirid. Dah jadi zikir khas. Contoh kita ambil orang bersing. Alhamdulillah dia bersing. Sudah dia bersing, dia sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bukan menjadi benda harian dia ataupun bukan menjadi tabiat dia. Tak ada masalah pun. Tapi kalau hari-hari gitu dia sebut. Bersihnya Alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahul haq. Dia sebut gitu pula macam tu. Dijadikan sebagai tak betul lah kita kata. Dia telah menyanggahi, dia telah meminda, mengubah apa yang telah diajar oleh Nabi SAW. Itu kesilapan kita kata. Jadi ini. Sementara setelah melaksanakan solat malam, bagi dia biasa membaca La ilaha illa anta. Beliau juga menjanjikan pahala besar bagi orang yang mengucapkan La ilaha illallah. Ini hadis-hadis yang menunjukkan ini kalimah tauhid yang patut dijadikan zikir. Sedangkan Datuk Puak Sufi ni tadi kata dah, aku tak berani nak sebut. Aku malu nak sebut La ilaha illallah. Aku takut diseksa apabila sebut La ilaha tanpa menyebut illallah. Perhatikan sikap semena-mena Asyibli terhadap syariat Islam dengan memilih sesuatu yang tidak dipilih oleh Rasulullah. Dia main dengan perasaan dia, feeling dia, takut lah. Tanpa ada syariat yang telah memandu dia kepada benda tu. Bahaya tak? Beramal dengan kefahaman kepala otak sendiri ni, dia macam-macam. Syaitan akan, memang ini talbis iblis. Tak? Talbis iblis dalam bab beramal ni cukup bahaya. Cukup bahaya pada kita. Diriwayatkan dari Abul Qasim Abdul Rahim bin Ja'far As-Sirafi Al-Faqih, dia menuturkan tak kala berada di Shiraz. Shiraz ni di Iran tak? Shiraz ni dia kawasan Iran, dan di sana memang dulunya ulama-ulama sunnah sana tak? Tak silapnya ulama-ulama mazhab Syafi'i di Shirazi ni. Tak kala berada di Shiraz, tempatnya di rumah hakim setempat, iaitu Abu Sa'id Bishr bin Hasan Ad-Dawudi. Datang seorang sufi laki-laki dan seorang sufi perempuan mengadukan perkara mereka. Jumlah sufi di sana memang sangat banyak. Memang lubuk sufi sini dia kata. Bahkan ada yang menyebutkan jumlahnya mencapai ribuan orang. Boleh jadi ni pun kampung sejuta wali kat sini sebab ramai pok sufi sini. Sufi wanita membawa suami ke hadapan hakim. Setelah keduanya hadir di hadapan si hakim, sufi wanita mengadu kepada hakim yang mulia. Laki-laki ini adalah suamiku dan dia ingin menceraikanku. Namun dia tidak berhak melakukan itu. Maka alangkah baiknya jika anda melarangnya menceraikanku. Mendengar permintaan itu, hakim Abu Sa'id merasa hairan sekaligus kesal atas pandangan sufi perempuan itu. Kemudian sang hakim bertanya kepada sufi perempuan, mengapa suamimu tidak berhak menceraikan? Padahal kamulah yang tidak berhak melakukannya. Tak? Kan talak itu adalah hak si suami. Tapi wanita sufi ni kata dia tak boleh, dia tak ada hak untuk cerai aku. Jadi peninglah Tok Hakim menilai dari sudut hukum, dari sudut syarak ni. Puak ni nilai dari sudut sufi dia. Si sufi wanita menyahut, kerana saat suamiku menikahiku, maknanya cintanya ada padaku. Masa dia nikah dengan aku dulu, tak, pengertian dan juga cintanya ada bersama aku. Namun sekarang dia berkata bahawa maknanya telah berakhir. Cintanya telah berakhir, dia kata.
Sementara itu, maknaku masih melekat pada dirinya. Hak dia memang berakidah, tapi hak aku ada lagi dengan dia. Payah juga main nak berhujah lagu ni tak? Oleh karenanya dia harus menunggu sampai maknaku habis sebagaimana miliknya habis. Baru dia boleh cerai. Abu Sa'id lantas bertanya, bagaimana pendapat anda terhadap pemahaman seperti ini? Maka Hakim Abu Sa'id mendamaikan keduanya sehingga keduanya keluar dari tempat itu tanpa terjadi penceraian. Bisa kau dia. Tak jadi cerai. Abu Hamid At-Tusi, itu Imam siapa? Al-Ghazali ni. Abu Hamid At-Tusi ni Imam Al-Ghazali menyebut dalam kitab Ihya dia bahawa seorang sufi mengatakan rububiyah itu memiliki rahsia yang andai ditampakkan maka batalah nubuwah. Nubuwah pun memiliki rahsia yang andai disingkapkan maka batalah ilmu. Ulama yang mengenal Allah memiliki rahsia yang andai dibuka maka batalah berbagai hukum. Ini ada dalam kitab Ihya. Maka Imam Ibn Jauzi menyanggah ucapan siapa ni Imam Ghazali dalam bab ni. Aku berkata, perhatikanlah kerancuan yang buruk ini. Perhatikanlah pula pernyataan yang mengutarakan bahawa lahiriah syariat bertentangan dengan batiniahnya. Ini ada sikit-sikit dalam kitab Ihya, ada kalam siapa ni Imam Ghazali yang dicanggah oleh siapa ni Imam Ibn Jauzi. Kita dah baca 2-3 isu yang disebut. Ini antaranya. Seolah-olah pandangan Imam Ghazali ni seolah-olah zahir syariat ini bercanggah dengan batin syariat. Sedangkan tidak begitu. Rububiyah, nubuwah, ilmu, ulama itu benda yang selari. Dia tak ada kata bila zahir rububiyah maka hilanglah nubuwah. Bila zahir nubuwah maka hilanglah ilmu. Batallah ilmu. Bila zahir ulama maka hilanglah hukum. Tak jadi gitu sebab dia selari benda tu. Rububiyah, nubuwah, para ulama itu adalah selari. Abu Hamid berkata suatu ketika salah seorang sufi kehilangan anak. Seseorang kemudian memberinya saran, alangkah baiknya apabila engkau memohon kepada Allah supaya mengembalikan anakmu. Namun dia menanggapi, aku lebih keberatan menentang putusan Allah yang telah ditetapkan bagiku ini daripada kehilangan anakku. Hilang. Ceceh ke guana. Lalu orang pun pesan, doalah minta supaya Allah temukan balik. Dia kata, aku tak sanggup untuk menyanggahi ketentuan Allah. Allah dah tentu dah anak aku hilang. Nak guana dia kata. Jadi aku sanggup, aku rela lagi anak hilang daripada aku menyanggahi ketentuan Allah. Parah juga. Ni kita panggil semua benda-benda yang celaru, dan benda-benda ni adalah talbis iblis. Aku berkata, sudah lama aku merasa heran terhadap perilaku Abu Hamid. Bagaimana mungkin dia menukilkan pernyataan-pernyataan seperti ini untuk menganggap baik dan meredai pelakunya? Padahal dia tahu bahawasanya doa serta permohonan itu sama sekali bukanlah cerminan dari penentangan terhadap takdir ilahi. Kita berdoa bukan kita menentang takdir Allah. Malah Allah tuntut untuk kita berdoa. Tiba-tiba dia kata, kalau aku doa minta ni, seolah aku menentang takdir Allah. Allah dah tentu dah nak guana. Ni semua benda-benda yang celaru. Demikianlah cuplikan pernyataan dan pemahaman sufi yang mencerminkan ilmu kaum ini, juga kesalahfahaman mereka, dan banyak lagi kekeliruan yang lain. Kita ambil dalam tafsir pun begitu keadaan dia. Bukan semua ni kita kata pukul rata, sebahagian yang melampau dalam kefahaman-kefahaman ilmu mereka, tak melampau dalam ilmu-ilmu tafsir mereka, yang melampau dalam ilmu hadis dan sebagainya. Okey, kita ambil talbis iblis terhadap syabhah dan pengakuan sufi. Benda syabhah ni, syabhah ni dia macam dakwaan-dakwaan dia lah. Dakwaan-dakwaan yang dianggap sebagai
kata-kata hikmah dan sebagainya. Ini juga ada masalah. Tak semua kita kata ada kalam mereka yang baik, tak? Yang berpandukan wahyu, tapi ada benda yang melampau, yang menyanggahi wahyu. Penulis berkata, Imam Ibn Jauzi kata, perlu diketahui bahawa ilmu syar'i itu memunculkan perasaan takut. Ingat, kita ngaji ilmu agama ni, dia akan melahirkan rasa takut dalam diri. Memandang rendah kepada diri sendiri. Kalau orang tu mengaji tiba-tiba dia berasa dia hebat, tak, dia takjub dengan diri, ni dia tersilap dah dalam ilmu. Ada masalah dari sudut keikhlasan dia. Sepatutnya orang ngaji, dia akan jadi paling takut ke Tuhan, paling merendah diri. Jadi Imam Ibn Jauzi letak gitu dulu, nanti dulu. Dia kata dalam bab orang ngaji ilmu syar'i ini akan memunculkan rasa khauf, takwa dalam diri. Dan akan merendah diri kepada diri sendiri dan membentuk sikap lebih banyak diam. Ini sikap orang yang belajar ilmu. Perhatikan kondisi para salaf, dia kata. Anda pasti merasakan bahawa rasa takut telah menguasai relung hati mereka hingga jauh dari ungkapan mengada-ngada. Seperti perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Benda Sayyidina Umar ucap, celakalah Umar jika dia tidak diampuni. Tak? Padahal kita tahu belaka Sayyidina Umar ni termasuk salah seorang yang dijamin syurga. Tapi masih dia sebut gitu. Ada dalam riwayat yang lain, Umar kata, andai kata semua orang boleh masuk syurga, tinggal seorang, aku takut seorang tu Umar lah. Itu ucapan dia. Maknanya masih merendah diri dan masih ada gerung, ada rasa takut, ada rasa khauf. Walaupun kita kira dia sahabat, kibarus sahabi. Tak? Sahabat yang paling dekat dengan Nabi SAW, dijamin syurga lagi. Tiba-tiba itu ucapan yang keluar daripada mulut. Ni dia panggil dakwaan dia. Ini dia panggil syathah lah. Tak? Dia kata, andai kata semua orang masuk syurga belaka, tinggal seorang cokoh tak boleh masuk, aku takut itulah Umar. Itu ucapan dia. Dalam riwayat ni dia kata, celakalah Umar jika dia tidak dapat pengampunan. Abdullah bin Mas'ud berkata, andai saja aku tidak dibangkitkan lagi setelah mati. Dia kata, kalaulah aku ni mati tak dibangkitkan lagi, itu alangkah baik untuk diriku. Maknanya dia takut pada diri sendiri. Aisyah radhiyallahu anha berkata, andai saja aku boleh menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Bila ni ucapan Aisyah ni? Selepas pada perang Jamal. Dalam peperangan Jamal, Aisyah terlibat. Lalu bila berlaku berkecamuk, kematian yang begitu ramai, lalu Aisyah ucapan Aisyah ni sama dengan ucapan siapa? Maryam. Maryam ketika dia nak melahirkan anak, dia kata, andailah aku ni tak dilupakan, seseorang yang dilupakan, yang tidak diberi perhatian pun. Sufyan Ats-Tsauri saat ajal menjemputnya bertanya kepada Hammad bin Salamah, apa kamu mengira orang seperti aku akan diampuni? Siapa Sufyan Ats-Tsauri ni? Seorang ulama, tokoh. Dia juga termasuk dalam ulama sufi juga, tapi dia adalah ulama faqih dan juga ulama hadis dia ni, Sufyan Ats-Tsauri. Penulis berkata, kata-kata seperti itu muncul dari para pemimpin umat Islam kerana kuatnya ilmu mereka tentang Allah, dan kekuatan ilmu itu boleh memunculkan perasaan takut kepadanya. Allah berfirman, innama yakhshallah min ibadihi ulama. Ini penjelasan daripada Allah. Dan antara hamba-hamba Allah yang paling takut kepadanya hanyalah para ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Allah kata, tak ada lah atas muka bumi ni di kalangan hamba-hamba yang paling takut sekali kepada Allah hanyalah para ulama. Jadi terbukti dengan kata-kata ucapan-ucapan para salaf, termasuk para sahabat dan juga para tabi'in ini, itu memunculkan rasa takut mereka daripada ucapan mereka. Makna serupa diungkapkan dalam hadis bahawa Nabi SAW bersabda, ana a'rafukum billah wa asyaddukum lahu khasyah. Nabi kata, akulah orang yang paling kenal Allah di kalangan kamu, dan akulah orang yang paling takut kepada Allah. Kalau kita kenal Allah, kalau kita akan rasa lebih takut pada Allah. Jadi Nabi buat pengakuan ni. Nabi lah orang yang paling kenal Allah, dan Nabi jugalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kerana, kita tengok kalam sufi pula. Ni kalam-kalam salaf. Namun kerana sebahagian besar dari sufi jauh dari ilmu,
dok ngaji tentang ilmu syariat, tak? Maka mereka pun memperhatikan amalan-amalan peribadi. Dan kebetulan mereka mendapatkan sesuatu keunikan yang mirip dengan karamah. Imam Ibn Jauzi kata, ni bukan karamah buat ni. Sebab dok ngaji apa hai? Tak, tapi benda berlaku tu seakan seperti karamah. Jadi mereka berasa syok. Sehingga mereka mengemukakan berbagai pengakuan secara berlebihan. Ukapan-ukapan mereka tu melampaui syariat. Contoh diambil satu Abu Yazid Al-Bistami. Ni kisah Abu Yazid ni cukup banyak. Kita ngaji Yaman dulu pun, kalau dalam khutbah-khutbah, ceramah-ceramah, penceramah ni kadang bawa sama kata-kata dia ni. Tak, kata-kata dia, kisah dia ni. Tak, Abu Yazid Bistami, seorang ulama tokoh sufi lah. Tak, tokoh sufi. Benda dia kata, aku berharap kiamat segera terjadi. Aku harap kiamat segera terjadi. Aku boleh memasang kemahku di neraka Jahannam. Pening kita dengar. Sebab apa nak suruh kiamat berlaku cepat ni? Sebab dia nak pasang kemah dalam neraka. Anak murid dengar bingung. Jeng anak murid. Seorang bertanya padanya, mengapa sikap anda seperti itu, wahai Abu Yazid? Dia pun menjawab, kerana aku tahu bahawa neraka Jahannam akan padam ketika melihat aku. Hodoh. Bila tengok Abu Yazid mari ke neraka, mapuh terus api neraka. Ini bukan kalam, kita panggil kalam hikmah, bukan ilham begini. Ini karut. Sebab dia menyanggahi nas, menyanggahi syariat. Anak murid hok tak asuk, hodoh kata memang biasa tu guru aku dak. Mapuh api neraka dak. Dia mari. Dan benda ni boleh berlaku. Kita daya pak kita ni dak. Kau karut tu guru, kau dia percaya. Kau karut tu guru tu, kau dia, oh ni memang tu guru dia ni A lah. Dia kata, kerana aku tahu bahawa neraka, dia tahu bahawa neraka Jahannam akan padam ketika melihatku, sehingga aku boleh menjadi rahmat bagi seluruh makhluk. Tuhan dah dia. Penulis berkata, perkataan Abu Yazid Al-Bistami itu sangat buruk, dia kata. Mengandung unsur meremehkan neraka, salah satu tempat yang diagungkan Allah. Sungguh, dikala menyebut neraka, Allah selalu memperingatkan kita atas bahayanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah." Allah kata, maka takutlah kamu akan api neraka. Ni api neraka takut dia. Allah kata takutlah api neraka. Kerana bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Allah pesan kita supaya takut neraka ni. Idza ra'athum min makanin ba'id sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Allah kata, apabila neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh kerana marahnya. Neraka tengok orang kafir jauh lagi, gelapor neraka dak, berlegak neraka ni. Dak, dengar taghayyuzan wa zafira, dengar apa ni, gemuruh kemarahan neraka. Bang, semua orang gerung belakang neraka. Dak, kecuali Abu Yazid Bistami. Ni. Orang lain gerung belakang neraka ni. Sebab itu ungkapan dia. Dan ayat-ayat lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna narakum hadhihi ma yuqidu banu Adam juz'un min 70 juz'an min hari jahannam." Nabi kata, api kalian ini yang dinyalakan anak-anak Adam, api yang kita guna di dunia ni adalah satu juzuk, satu bahagian dari 70 bahagian kepanasan neraka Jahannam. Bayang hak kita guna ni, hak kita wakar kambing, kita buat apa ni, baru satu juzuk daripada 70 juzuk api kepanasan api neraka. Tiba-tiba kita tak gerung gitu semua. Para sahabat bertanya kepada baginda, demi Allah, api dunia ini sahaja sudah cukup untuk membakar orang-orang yang durhaka, wahai Rasulullah. Baginda bersabda, fa innaha fuddilat 'alaiha bi 69 juz'a kulluhunna mithlu harriha. Nabi kata, sungguh api neraka itu 69 kali lipat lebih panas daripada api dunia. Masing-masing kelipatan panasnya itu sama dengan panasnya api dunia ini. Bayangkan berapa kali dah, tak? Berapa kali ganda? 69 kali ganda panas daripada api dunia.
Hadis itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari serta Muslim, yakni dalam kitab As-Sahihain. Disebutkan dalam hadis-hadis yang hanya dinukilkan atau diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, "Yu'ta bi jahannam yauma idzin laha sab'una alf zimam, ma'a kulli zimam sab'una alf malak yajurrunaha." Nabi kata neraka Jahannam didatangkan pada hari kiamat esok. Terlihat dia memiliki 70,000 tali kekang. Tali untuk mengikat dia. Nah, setiap tali kekang itu diseret oleh 70,000 malaikat. Tak takut ke kita? Umar radhiyallahu anhu pernah meminta, "Wahai Ka'ab, buatlah kami takut." Ini zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Sayyidina Umar kata, "Wahai Ka'ab, ceritalah untuk menakutkan kita. Cerita tentang neraka lah." Lalu Ka'ab berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kerjakan amalan seperti amalan seorang pria, seorang lelaki. Jika engkau menemui hari kiamat dengan membawa amalan 70 Nabi, nescaya engkau tetap menganggap amalanmu tersebut tidak seberapa. Ya, anggapan ini lantaran dahsyatnya huru-hara yang engkau lihat saat itu." Umar menundukkan kepala untuk sesaat. Setelah itu dia mengangkat kepala lantas meminta, "Tambahkan lagi wahai Ka'ab, cerita lagi untuk menakutkan kami." Ka'ab pun mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, andai neraka Jahannam dibuka seukuran hidung kerbau di belahan timur dan ada seseorang berdiri di belahan barat, pasti otaknya mendidih hingga meleleh kerana panasnya." Mana dahsyatnya neraka ni. Maka Umar menunduk kepala sesaat, kemudian dia mengangkat kepala lalu meminta, "Tambahkan lagi wahai Ka'ab." Tak, untuk kita ni kadang-kadang taing kita lara, kita balik lara, kita lalai benda tak. Cari orang-orang yang boleh bercerita tentang tak, untuk menakut-nakutkan kita tentang neraka ni. Tak. Cari mana? Tak ada orang, cari dalam YouTube, cari dalam dia tak. Ada syekh-syekh yang hebat dalam menceritakan tentang hal neraka, hal benda ni. Kita dengar tu biasa apa jadi gerung. Bila gerung, kita akan tinggalkan maksiat-maksiat ataupun kelalaian-kelalaian kita. Ini dia dibuat oleh Umar bin Khattab. Dia duduk sekali lah, taing free apa. Tak, cerita kok supaya kami ni rasa takut sikit ke Tuhan. Tak, cari orang yang bercerita. Ka'ab adalah salah seorang sahabat yang pandai tak, main peranang ni. Lalu Umar minta dia supaya cerita. Ka'ab berkata, "Wahai Amirul Mukminin, pada hari kiamat neraka Jahannam menarik nafas dengan kencang. Saat itu tidak ada malaikat yang didekatkan dan tidak ada pula Nabi yang dipilih. Melainkan dia berlutut dan berkata, 'Wahai Rabbku, selamatkan diriku, selamatkan diriku. Hari ini aku tidak memohon kepadamu kecuali untuk keselamatan diriku sendiri.'" Dalam, kalau kita tengok dalam teks Arab ni, panjang lagi hadis ni tak? Tentang memang ketika semua makhluk melihat neraka ni, termasuk para malaikat dan juga nabi-nabi, semuanya masing-masing berlepas diri masing-masing saja. Takut gerungnya ke neraka, tak mikir dah orang lain. Hatta sampai tahap Nabi Isa AS pun tak mikir tentang mak dia. Faham? Diri aku sahaja. Nafsi, sebab gerungnya melihat neraka Jahannam. Abdullah pun menjawab, Abdullah bin Rawahah suatu ketika menangis. Lantas isterinya bertanya, "Kenapa kamu menangis?" Abdullah pun menjawab, "Aku diberitahu bahawa aku pasti mendatangi neraka." Dalam ayat mana, "Wa in minkum illa wariduha." Allah sebut tak? "Kana ala rabbika hatman maqdiyya." Itu ayat dia. Bila Abdullah bin Rawahah baca ayat ni, dia menangis. Lalu isteri dia tanya, "Apa mu menangis?" Abdullah pun menjawab, "Aku diberitahu bahawa aku pasti mendatangi neraka." Wariduha ni maknanya kita akan melintasi. Mengikut ulama tafsir, neraka ni, kawah neraka ni duduk di bawah titian sirat. Maknanya semua orang akan melintasi dia. Yang selamat dengan amal dia akan melintasi dengan cepat. Yang tidak selamat dengan amalnya, maka dia akan diseret. Sebab dari kawah tu adanya benda kita panggil galah-galah, cangkuk-cangkuk yang menarik, yang kara orang hak lalu. Jadi orang hak jalan laju selamat. Ada pun orang yang mengakak ataupun jalan slow tak berapa selamat. Sebab tu Nabi kata, "Man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuhu."
Nabi kata siapa-siapa yang di atas titian sirat besok-besok, amalnya menyebabkan dia jalan slow, jalan lambat, maka nasab keturunan dia tak menjadi dia jadi yang cepat. Umur nasab Nabi tak apa, jalan yang laju. Tak. Muhabib jalan laju. Tak. Faham? Siapa-siapa yang amal dia lemah, amal dia menyebabkan dia slow berjalan, maka dia tak akan selamat di atas titian sirat. Maka Abdullah bin Rawahah menangis. Dia kata, aku diberitahu dalam ayat ni bahawa aku pasti mendatangi neraka, namun aku tidak diberitahu bahawa aku akan meninggalkannya. Allah hanya sebut wariduha. Allah tak sebut mu akan selamat daripada neraka ni, sebab semua orang akan melintasi neraka Jahannam. Lalu dia menangis. Ayatnya ini rasa takut. Sebab tu dalam muqaddimah dalam bab ni, Imam Ibn Jauzi sebut, para ulama ni dia akan rasa takut. Takut dia tu lebih tinggi. Sebab mereka memahami ilmu agama ni. Ada pun golongan yang terkeliru ataupun yang telah ditipu daya oleh iblis, mereka akan bercakap sewenang-wenangnya tentang neraka, tentang dia dan sebagainya. Lepas itu kita boleh tersambung semula. Wallahu alam, sampai situ sahaja. InsyaAllah. Jadi inilah kita kata bahayanya apabila kita jauh daripada ilmu Quran dan juga sunnah. Siapa-siapa pun apabila dia jauh daripada ilmu Quran dan sunnah, maka iblis akan membuat tipu daya dia. Akan membisikkan bisikan-bisikan yang menjauhkan dia daripada ilmu wahyu ni. Jadi untuk kita selamat, tak ada cara lain melainkan kita kena memahami ilmu wahyu. Barulah kita akan selamat daripada gangguan. Okey. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.